Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu ayah yang dirahmati Allah, ikhwan dan akhwat semua, syukur pada Allah. Hari ini adalah 22 Oktober 2024, pengajian kita pukul 9.40 malam. Sambungan kursus bahasa Arab Al-Quran dari zero, di bawah tajuk mengenal fi'il madhi ataupun asas fi'il madhi dan fi'il mudhari', siri yang kedua, sesi yang kedua. Jadi insyaAllah ya, mudah-mudahan semua dah bersedia. Okey. Ibu ayah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Ta'ala, kita terus tengok kotak yang keempat. Cuba tengok semua kotak yang keempat. Apa yang saya berikan? Ta mati. Kotak yang keempat adalah ta, sebut ta mati ya. Tulis. Cara nak sebut dia, ta mati. Itu. Okey. Ta mati. Kotak pertama kosong. Kotak kedua alif. Kotak ketiga waw alif. Kotak keempat ta mati. Okey. Sampailah kotak yang ke-14 tapi kita tak belajar lagi, kita baru sampai kotak yang keempat. Jadi kotak yang keempat, ini fi'il apa? Ini fi'il madhi, past tense. Jadi kotak keempat untuk dia seorang lelaki. Betul ke? Kotak keempat untuk dia seorang lelaki. Betul ke salah kotak keempat untuk dia seorang lelaki? Salah. Ya. Yang betulnya macam mana? Kotak keempat untuk dia seorang perempuan. Betul Kak Hidayah? Dia seorang perempuan. Jadi kalau semalam kita berikan zahaba. Zahaba telah pergi. Ataupun kita sebut qala telah berkata. Kalau dia seorang perempuan telah pergi, daripada zahaba jadi apa semua? Kalau zahaba dia seorang lelaki. Dia seorang perempuan telah pergi, zahabat. Betul. Kak Hidayah, Ibu Maimunah, betul. Okey. Kalau dia seorang lelaki, semalam kita belajar, telah berkata, qala, qaf, alif, lam, qala. Kalau dia seorang perempuan telah berkata, jadi apa? Jadi, qalat, betul. Jadi, qalat, macam tu ya. Jadi, qalat. Okey. Cuba kita sama-sama tengok. Dalam Quran ada tak? Dalam Quran ada tak? Sekejap ya. Qalat. Jadi sekejap. Ya. Okey. Sekarang ni cuba kita buka surah Ali Imran. Ali Imran ayat 35. Jom buka surah Ali Imran ayat 35. Cek sekejap ya. Surah Ali Imran ayat 35. Okey. Sama-sama cari. Ayat 35. Ni dia. Muka surat 54. Muka surat 54. Okey. Dah buka semua? Kita sama-sama buka ya. Muka surat 54 ya. Surah Ali Imran. Dah semua? Okey. Apa daripada ayat ni? Betul muka surat 54. Faizal betul. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ قالت امرأة عمران. Tak kala telah berkata oleh isteri Imran, orang rumah Imran.
Okey, sekarang ni ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cuba tengok terjemah. Siapa yang berkata tu? Imra'atu, apa terjemah imra'atu semua? Cuba kongsikan terjemah dengan tulisan. Apa terjemah imra'atu Imran? Hmm. Apa terjemah dia? Isteri kan? Semua terjemah isteri, betul? Isteri. Dia mesti terjemah isteri. Isteri kepada Imran. Imra'ah tu maksudnya di sini, kadang-kadang ustaz, isteri bukan zaujah ke? Zaujah pun boleh. Imra'ah, orang kata dalam bahasa kita. Orang perempuannya si Ahmad, perempuannya si Daud, tu perempuannya maksudnya isterinya lah. Imrah tu perempuan asalnya. Okay, sekarang ni yang berkata tu adalah isteri Fir'aun, bermakna mesti perempuan lah, isteri mestilah perempuan. Nampak tak? Dalam rumus apa saya bagi tadi, dalam rumus kotak keempat nak sebut macam mana rumusnya untuk dia seorang perempuan. Apa ustaz tulis? Tulis balik, saya nak tengok, faham tak? Bagus, ta mati, bukan saya tak nak, ta saja tak nak, mesti ta mati. Okey, kena sebut ta mati, bukan ta saja. Ta mati. Ustaz kata mati. Ni kenapa qalati ta bagi bawah? Okey, ni dengan betul-betul ibu ayah. Asalnya qalat imra'atu, qalat imra'atu. Kalau baca macam tu senang ke susah? Mana lagi mudah? Pertama, qalat imra'atu Imran, ataupun yang kedua, qalat imra'atu Imran. Mana mudah? Pertama ke kedua? Kedua lah kaedah ya. Yang kedua. Yang kedua lagi mudah. Yang pertama terpaksa kita saktah kejap. Saktah berhenti kejap. Qalat. Kedua baru betul. Okey. Jadi yang kedua tu sekejap ya. Sekejap ya. Okey, ada pertanyaan tadi ya. Jelas tak ibu ayah semua? Okay. Kalau macam tu mungkin cikgu kena update version baru, wallahualam. Okey, cikgu saya teruskan kelas ya. Okey, ibu ayah. Jelas semua ya? Okey. Asalnya qalat tamati. Asalnya tamati. Tetapi kerana kita nak wasalkan, ini dah masuk tajwid dah ni. Kerana kita nak wasalkan, maka kerana kita nak wasalkan dia, nak sambung bacaan, maka diberikan satu baris bawah. Jelas ibu ayah semua insya-Allah? Dalam bahasa Arab, dalam istilah ilmu tajwid dipanggil pertemuan dua tanda mati, iltiqa as-sakinain, tapi kita tak bincanglah. Okey. Jadi nampak tak, qalat itu untuk dia seorang perempuan. Okey, jelas semua? Kita cari satu lagi contoh, boleh? Kita cari satu lagi contoh, tak apa, biar saya cari. Ya. Saya cari. Sekejap ya. Buka lagi surah Ali Imran juga. Buka surah Ali Imran. Kita buka ayat 36. Ayat selepasnya, ayat 36 boleh? Surah yang sama juga, ayat 36. Sekejap ya. Okey. Betul, ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم إلى آخر الآية. Okay. Jadi kat sini kita nampak qalat, dia berkata. Betul tak? Dia, mesti dia. Dia berkata, mesti tak? Mesti terjemahnya dia. Betul kan dia? Mesti dia kata.
qalat. Okey. Jadi ada juga kalimah contohnya falamma wada'at maksudnya wada' tu merendahkan, maksudnya melahirkanlah, beranakkan. Wada' tu beranakkan. Cuba tengok falamma wada'a boleh memberi makna menurunkan, tapi kalau perempuan melahirkanlah. Cuba tengok terjemah wada'at, dia melahirkan, betul? Dia melahirkan wada'at yang depan tu. Falamma wada'at, betul tak? Sekarang ni itu kan satu contoh juga. Sekarang ni kalau ada kata fi'il madhi wada'a maksudnya meletakkan. Tapi kalau dalam ayat ni melahirkan. Yang melahirkan tu lelaki ke perempuan? Perempuan lah. Perempuan lah. Kan? Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, wada'at di sini kepada seorang perempuan. Okey. Siapa perempuan ni, ibu ayah? Siapa perempuan yang dimasukkan? Kita akan tahu jalan cerita. Kita akan tahu jalan cerita bila kita tahu kaedah. Sekarang ni siapa perempuan yang melahirkan tu? Siti Maryam. Kan? Siti Maryam pula. Sorry. Siti Maryam pula. Isteri kepada Imran. Bukan Siti Maryam. Ini isteri kepada Imran. Atas tadi tu. Kan? Ayat 35. Apabila berkata isteri Imran. Rabbi inni nazartu laka, ya Allah, ya Tuhanku, aku bernazarkan untukmu ma fi batni, apa yang dalam perutku, muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Tu kata isteri Imran. Falamma maka apabila isteri Imran melahirkannya, nya tu nya tu barulah Maryam. Jelas semua? Apabila dia, yakni isteri Imran telah melahirkan, tu nya, kita tak belajar lagi. Jelas semua. Tapi yang tengok pada wada'at. Kenapa ada tamati pada wada'at? Kerana yang melahirkan itu, perbuatan melahirkan dibuat oleh lelaki ke perempuan? Dia seorang lelaki ke dia seorang perempuan? Dia seorang perempuan. Macam mana boleh faham tak dalam ayat yang sama ada wada'at, ada qalat. Kan? Belakang tu lagi wallahu a'lamu bima wada'at. Allah Taala lebih tahu apa yang dia iaitu isteri Imran melahirkan. Allah lebih tahu. Kan? Masya-Allah, tabarakallah. Okey. Jadi sekarang ni ibu ayah, biasanya, bukan mesti, biasanya apabila ada tamati ni, biasanya perbuatan itu dibuat oleh lelaki ke perempuan? Perempuan. Tapi ibu ayah, kita kena belajar detail lagi. Kerana kadang-kadang kita akan jumpa, kadang-kadang jumpa qala, kadang-kadang jumpa qalat. Tapi bukan untuk manusia, untuk selain daripada manusia. Boleh tak? Boleh. Saya bagi contoh qalat tapi bukan manusia yang berkata. Tapi Allah gunakan qalat. Tapi kita tak nak detail-detail sangat. Contoh saja. Boleh? Nak tahu tak semua? Kalau nak tahu, kita tengok sekejap. Okey. Cuba buka surah Ali Imran ayat 42. Surah yang sama ayat 42. Jom kita buka. Surah yang sama ayat 42. Surah belakang dia. Okey. Nampak. Okey, boyah yang dirahmati Allah. Buka ayat 42. Ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafak. Okey. Sampai akhir ayat. Qalat juga, qalat tapi al-malaikah. Soalan saya ibu ya. Malaikat tu laki ke perempuan? Malaikat, para malaikat laki ke perempuan? Macam mana tu? Cuba jawab. Malaikat laki ke perempuan? Maksudnya dari segi jantina lah. Betul. Malaikat tak ada jantina. Jangan kata malaikat laki pula ibu ya. Malaikat tak ada jantina. Kita dah belajar dari kecil kan. Beriman pada malaikat. Malaikat itu makhluk Allah Ta'ala yang dicipta daripada cahaya.
yang yang tak ada nafsu, dia tidak ada jantina, kan? Tapi dia mulia lah. Habis tu kenapa qalat, kenapa tak qala? Itu kita belajar nanti. Itu tak belajar sekarang, kan pening kepala. Cukup ibu ayah tahu, oh qalat ada ta mati bukan untuk perempuan aja, rupanya untuk yang lain pun boleh, tapi tengok keadaan. Ya, betul. Sekarang ni dah tahu dah ibu ayah, dah tahu dah faham dah. Tahap yang saya nak semua faham sekarang ni, saya nak semua tahu kalau jumpa qalat kotak nombor 4 tu, tak semestinya mesti perempuan yang manusia ni. Kadang-kadang boleh kalimah-kalimah, tapi kalimah tu kalimah yang feminin, kalimah yang muannas. Tapi kita tak nak belajar lagi. Setuju tak belajar setakat ni? Setuju kita tak belajar lagi? Memang keputusan saya tak nak ajar lagi. Kenapa al-malaikatu itu digunakan qalat. Tapi cukup tahu itu saja dulu. Boleh? Okey, bagus. Setuju semua ya? Okey, bagus. Sekarang itu boleh faham. Okey, kita tengok pula. Sekejap ya. Ada tak contoh qalata? Sekejap ya. Masya Allah, tabarakallah. Ni yang best ni. Jom kita buka surah Al-Qasas ayat 23. Surah Al-Qasas ayat 23. Okay, jom buka surah Al-Qasas ayat 23. Ya. Muka surat berapa? Okay, muka surat 388 kan? Muka surat 388 ayat 23. Betul. Okay. Dah jumpa dah ya? Muka surat tadi berapa? Muka surat apa tadi? Muka surat Kejap je lupa saya. 388 ya, muka surat 388 dah semua, muka surat 388. Okey. Ayatnya ayat 23. Okey, dah. Tadi sekarang kita masuk kotak 5. Kotak 5 apa rumus dia? Sebut. Ta alif. Tulis ya. Ta alif. Kotak 5 ta alif. Ta tu menunjukkan perempuan yang buat. Alif itu menunjukkan bilangan 2. Ta ya, dia akan jadi ta. Kalau zahaba, zahaba dia seorang lelaki telah pergi. Kalau mereka berdua lelaki jadi zahaba tambah ta, zahabata macam tu. Kalau qala, qalata macam tu. Okey. Pada ayat 23 ada jumpa qalata, bermakna yang bercakap ni dua orang perempuan yang bercakap. Tu kita kena tahu. Oh, dua orang perempuan tu siapa pula? Dua orang perempuan tu siapa pula? Cuba tengok ayat-ayat belakang dia. Cuba tengok ayat-ayat di belakang dia ni cerita pasal apa ni? Cerita pasal Nabi Musa dengan siapa? Cuba tengok betul-betul. Nabi Musa cakap dengan siapa tu? Anak Nabi Syuaib. Bagus Abang Megat. Ada berapa orang anak Nabi Syuaib? Cuba tengok betul-betul. Semua peserta. Ada berapa anak Nabi Syuaib dalam ayat ni? 2 anak Nabi Syuaib. Walamma warada ma badyana wajada alaihi ummatan minan nas yasqun berarti kat situ waqaf. Wa wajada min dunihim imra'atayn tazudan, dan Nabi Musa mendapati min dunihim di kalangan mereka yang nak ambil air untuk bagi minum pada binatang ternak tu, imra'ataini, 2 orang perempuan, tazudan. Tazudan, apa terjemah tazudan? Yang nak ambil bekal ke? Saya tak ada terjemah sekarang. Apa terjemah tazudan? Betul tak? Menunggu nak ambil bekal ke apa? Tolong tulis terjemah sikit. Tazudan. Tazudan saja. Apa terjemah? Tolong tulis sesiapa?
Saya tak ada Quran terjemah. Tu kita akan, itu contoh fi'il mudhari' pula tu, tazudan tu. Ada tak sesiapa boleh bacakan tak apa? Okey, menghambat. Okey, menghambat, mencegah, menahan, kita apa? Menahan kambing mereka tak apa ya. Jadi kedua-duanya mencegah ataupun menahan kambing daripada terus pergi dapatkan air tu, takut berebut ya. Qala ma khatbukuma qalata. Jadi kedua mereka berkata, betul tak terjemah? Kedua mereka berkata, la nasqi, kami tak dapat bagi minum hatta tusdirar ri'a. Betul? Mereka berdua berkata. Jadi sekarang ni ibu yang nampak, mereka berdua tu laki ke perempuan? Mereka berdua tu perempuan. Beza dengan laki, tadi kita belajar semalam. Qala, mereka berdua berkata. Boleh laki, boleh perempuan, campur-campur boleh. Tapi di sini qalata, memang kedua-dua solid perempuan. Qalata, mereka berdua berkata. Okey. Itu contoh dalam Quran, qalata menunjukkan mereka berdua. Masya Allah, tabarakallah. Contoh lain. Okey. Ada juga kita jumpa dalam Quran qalata tapi bukan untuk perempuan. Ada jumpa juga qalata tapi bukan untuk perempuan. Tapi untuk langit campur bumi. Langit dan juga bumi. Tapi itu sekadar kita nak tahu saja boleh. Boleh tak ibu ya? Sekadar nak tahu saja, nak bagi tahu bukan mesti dua orang qalata ni dalam Quran mesti dua perempuan. Kadang-kadang bukan manusia pun qalata tu. Allah gunakan satu langit satu bumi. Kita tahu sajalah, ambil tahu saja. Takut nanti ustaz ajar qalata tu untuk perempuan tapi ni langit bumi, ustaz ajar sesat ke ni? Takut berlaku macam tu pula kan. Okey, jom kita tengok sama-sama. Ibu ayah, kita boleh buka surah Fussilat ayat 11. Surah Fussilat ayat 11. Tolong kongsikan dengan saya muka surat berapa? Tak apa Daniel, tak apa. Tak apa. Cuba tengok Fussilat ayat 11 muka surat berapa? Nanti saya buka, saya search. 477 Ibu Zanita, terima kasih. 477. Jom buka muka surat 477. Okey, 477 ayat 11. Okey, bagus. Bawah sekali. Okey. Baik ya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma istawa ila as-samaa'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ard. Allah Ta'ala berfirman kepadanya, kepada langit, wal ard, dan kepada bumi, walil ard, dan kepada bumi, i'tiya taw'an aw karhan, datanglah kepadaku dalam keadaan taat ataupun terpaksa. Qalata, kedua-duanya berkata. Betul tak terjemah kedua-duanya? Mesti terjemah kedua-duanya berkata. Mesti kedua-duanya. Pasal qalata. Betul tak? Okay, nampak tak? Dengan saya tak ada pun. Oh Daniel, Masya Allah. Dengan saya tak ada pun Quran terjemah. Tapi kenapa kita tahu terjemahnya kedua-duanya? Kerana kaedah qalata, kedua-duanya berkata. Oh Ustaz, jadi langit bumi tu kalimah yang muannas ke? Kalimah yang feminin ke? Ya. Tapi Ustaz boleh terangkan tak macam mana? Sekarang tak sesuai. Pengalaman saya mengajar, jangan terangkan sekarang. Nanti ada yang pening nanti. Yang baru belajar, baru je nak faham, tiba-tiba alamak apa benda pula. Langit ini muannas, bumi itu muannas, pening kepala. Setuju tak boleh pening kepala kalau awal-awal lagi dah terangkan pasal muannas yang bukan manusia ni. Tak percaya tanya ibu-ibu yang belajar lama. Ibu-ibu yang dah belajar lama dengan saya. Contohnya dekat sini ada Ibu Maimunah. Okey. Ibu-ibu yang belajar lama dengan saya, Ibu Maimunah, Ibu Sofia, boleh tak bagi tahu? Kalau daripada awal kita belajar dulu, saya terus terangkan, agak-agak ibu boleh faham tak? Awal-awal belajar dalam 2 tahun lepas, akan jadi berat. Pening. Tapi sekarang bila dah lama-lama, kita dah biasa ulang-ulang baru faham. Dia tak boleh hari ni belajar, besok nak terus faham Quran. Step by step. Tapi syaratnya, macam saya kata, syaratnya mesti.
mesti jangan tinggal satu pun kelas, dan jangan ada satu kelas pun yang yang lompat-lompat dan tak salin apa yang dicatat. Setuju tak semua? Jangan ada kelas yang lompat. Kita dah tak datang kelas tu, main lompat tu kelas lain. Lepas tu tertinggal satu kelas dalam 30 minit tu, tak catat ke apa ke, lepas tu nanti pening. Bila pening, ustaz belajar susah lah, ustaz belajar ni semua. Susah belajar, lepas tu tinggal pelajaran. Nanti cari ustaz Kamil tu mengajar tak faham pun. Bukan pasal, memang Allah bagi faham. Tapi kita yang tak ikut peraturannya, tak ikut aturannya, memanglah. Kan? Ikut betul-betul insya-Allah ya. Ini contoh qalata, tapi bukan kedua-duanya manusia. InsyaAllah ada. Ibu Rosita. Semangat tak apa Ibu Rosita insyaAllah. Okey. Kita masuk kotak 6 boleh? Kotak 6 boleh tak? Ada masa lagi 10 minit? Bersedia semua ya? Bersedia semua ya? Bersedia semua? Sekejap, saya nak minum sekejap. Sekejap je. Nak minum kena tutup kamera. Ya. Bismillah. Okey. Okey, kejap ya. Kita cari untuk kotak 6. Jom buka surah Yusuf. Surah Yusuf ayat 51, cari dulu nanti saya cari. Surah Yusuf ayat 51, muka surat berapa? Yusuf ayat 51. Nanti beritahu saya. Surah Yusuf ayat 51, muka surat berapa? Saya makan macam Ustaz Adi Hidayat. Ustaz Adi Hidayat Indonesia, dia hafal muka surat semua. 2, 3, 5. Betul ke? Sumaya. Ibu Ustaz Indonesia, 241. Okey, jom cari 241. Sumaya saya nak cari ke? Cari 241. Jom. Okey. 241. Ayat berapa tadi? Ayat 51. Ayat 51. Okey. Bawah tu. Okey. Jadi, ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, untuk kotak yang ke-6, pada fi'il madhi, untuk memberi makna mereka ramai perempuan, sebut tulis nun fathah. F-A-T-H-A-H. Fathah ataupun nun baris atas. Fatah pedas ta marbutah. Fathah. Nun fathah ataupun nun baris atas. Tulis dekat modul sekarang juga. Siapa yang tak belajar lagi sebelum ni, tulis. Takut lupa. Dah tulis, baru komen dah. Baru saya teruskan. Tulis dulu. Wajib tulis ya. Jangan conteng je buku tu. Conteng modul tu. Pasal tu saya suruh print. Saya A4 biar besar-besar sikit. Dah ya. Okey. Sebelum kita teruskan, siapa masa belajar ni dia rasa macam betul-betul belajar masa PKP? Ada rasa tak? Maksudnya dia kena catat lah apa benda lah semua. Macam kat sekolah pula rasa. Tak apalah, biarlah macam tu. Oh, namanya belajar, bukan dengar aje. Kan? Belajarlah betul-betul ni boya kan? Bagus. Tambah murid baru tak apa ibu. Faisal, rindu ya. Okey, nun baris atas. Jadi ustaz tadi qala, kenapa jadi qulna pula? Itu jangan bincang dulu. Itu ada ilmu namanya ilmu sorof. Ilmu kita tukar-tukar bentuk kalimah. Yang penting ada nun baris atas di belakang. Okey, kena faham semua. Jangan asal jumpa nun baris atas di belakang saja makna mereka ramai perempuan. Bukan. Dia kena tahu kalimah tu dulu. Tapi untuk memberi makna mereka ramai perempuan, memang ada nun baris atas di belakang. Cuma bukan pantang jumpa nun baris atas pada satu kalimah, ujungnya nun baris atas mesti mereka ramai perempuan. Jangan pula kita buat kesimpulan macam tu. Jangan. Tapi kalau untuk fi'il madhi,
Caranya memang kalau mereka ramai perempuan buat perbuatan tersebut, belakangnya ada nun baris atas. Boleh faham tak maksud saya semua? Saya ulang balik. Bukan semestinya ada nun baris atas belakang tu automatik untuk perempuan. Boleh jadi dia kalimah lain. Tapi kalau kata kerja itu fi'il madhi, dia adalah fi'il madhi dan dia memberi makna ramai perempuan, mesti ada nun baris atas di belakang. Jelas? Okey. Di sini mana kita nak tengok? Tengok pada qulna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusuf an nafsihi قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق إلى آخر الآية. Okey, ibu ayah. Bahkan dalam contoh ni ada beberapa yang kita dah belajar. Okey, kita tengok ada awal. Qala, kotak berapa ibu ayah? Qala kotak berapa? Qala dulu. Kotak pertama, bagus Ibu Maimunah. Kotak pertama untuk apa? Untuk kamu ke, untuk dia ke apa? Untuk dia. Kotak pertama untuk dia seorang lelaki ke perempuan? Dia seorang lelaki. Bagus. Siapa dia seorang lelaki ni? Ayat 51. Tengok balik terjemah-terjemah di atas. Agak-agak siapa dia seorang lelaki dalam ayat ni? Pada qala tu. Cari sampai dapat sekarang. Cuba. Bagus Ibu Maimunah, laju. Raja Mesir. Penguasa Mesir, Raja Mesir. Kan? Al-Aziz ya. Raja Mesir berkata, dah tahu dah yang kata ni seorang lelaki namanya Raja, dia adalah Raja Mesir Al-Aziz. Ma khatbukunna, apa yang kamu semua nak cakap? Itu kita tak belajar lagi. Iz rawattunna Yusuf an nafsih. Tak kala kamu semua apa terjemah rawattunna, saya lupa. Tak apa Ibu Fadilah, tak apa. Tak apa. Goda. Nanti boleh dengar balik nanti ya. Okey. Mana tadi? Rawat tunna, kamu semua menggoda. Tunna tak belajar lagi. Tunna kita akan belajar akan datang. Yusuf an nafsih. Nampak? Qulna. Tadi Raja Mesir tanya pada isteri dia ke tanya pada ramai-ramai perempuan yang potong jari tadi? Tanya pada ramai-ramai perempuan yang potong jari. Kan? Jadi qulna, mereka kata. Siapa mereka? Ramai perempuan ke seorang perempuan? Ramai perempuan kata. Qulna, mereka ramai perempuan. Betul tak terjemah mereka dalam Quran masing-masing? Qulna terjemahnya mereka kata. Betul? Betul. Okay. Mereka semua kata hasya lillah ma alimna alaihi min su'. Macam Masya Allah lah. Kami tak tahu, kami tak nampak pun sebarang kekurangan pada lelaki ni. Nabi Yusuf. Kemudian qalatim ra'atul aziz al-an hashasal haqq. Siapa yang berkata sekarang? Imra'atu al-aziz, isteri pada al-aziz iaitu Zulaikha. Berapa orang yang kata sekarang ni? Qalat, berapa orang kata? Seorang kata. Iaitu isteri al-aziz, iaitu Zulaikha. Pasal tu digunakan qalat imra'atul aziz, telah berkatalah isteri pada al-aziz, iaitu Siti Zulaikha. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Nampak tak ibu ayah keindahan apabila kita faham kaedah? Kita belum masuk Quran lagi ni. Kita baru contoh je. Baru contoh saja, dia akan timbulkan keseronokan dan dia akan datangkan rasa apa? Ya Allah, kenapalah mudah sangat bahasa Arab ni sebenarnya, Quran ni. Kenapalah aku tak belajar dari muda? Kenapalah sekarang baru nampak? Tak apalah. Ibu ayah, Allah Ta'ala dah bagi nikmat. Kita dapat belajar ni, syukur. Anak-anak kecil tu, anak kita, cucu kita, belajarkan dia Al-Quran ni. Bahasa Quran, jangan hafal Quran saja. Fahamkan dia kaedah-kaedah ni. Dah belajar asas ni, cuba terangkan pada yang lain insya-Allah. Seronok tak ibu ayah semua malam ni? Ni baru sampai kotak 6, baru fi'il madhi ni. Baru rumus fi'il madhi sampai kotak 6. Allah datangkan rasa seronok kita dapat belajar Al-Quran. Dia tak sama dengan belajar tajwid. Tajwid, tapi Al-Quran kita belajar kaedah.
Ini baru 1% pun tak sampai daripada ilmu bahasa Arab Quran. Tapi kalau kita istiqamah, Allah Ta'ala akan bagi faham insya-Allah. Setakat itulah untuk malam ni. Cuma nak tanya, terasa lama ke? Dah habis dah. Terasa lama ke dah habis? Saya rasa macam lama pasal saya tadi penat kuliah maghrib. Lepas tu balik rumah kejap terus ni kan. Tapi yang lain rasa sekejap kerana seronok belajar. Teruskan keseronokan belajar yang buayah istiqamah. Terus istiqamah semua insya-Allah. Okey, aqulu qawli hadza bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa